Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak yang dikasihi sekalian, kelas pendidikan Islam kita pada hari ini, iaitu hari Isnin, kita akan masuk dalam bidang akidah dengan tajuk yang baru, iaitu syirik merosakkan akidah. Dengan tajuk yang baru, iaitu syirik merosakkan akidah. Baik, kamu boleh bersedia dengan buku teks kamu, muka surat 88 dan juga 89. Baik anak-anak yang dikasihi Allah sekalian, apa itu syirik? Baik, kita tengok salah satu contoh-contoh perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh perbuatan syirik yang pertama ialah menyembah berhala. Itu contoh perbuatan syirik yang pertama. Sembah berhala. Berhala ni apa? Patung. Patung sembahan yang beragama Buddha, patung sembahan Hindu dan sebagainya, maka itu kita namakan berhala. Yang kedua, memuja jin dan syaitan. Menyembah jin dan juga syaitan. Minta tolong kepada jin dan juga syaitan. Itu salah satu juga perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempercayai bomoh yang menggunakan sihir. Maksudnya ada bomoh yang menggunakan sihir untuk berubat dan sebagainya. Kita percaya dengan dia, kita minta tolong dengan dia, kita menggunakan khidmat dia. Dalam erti kata lain, kita percaya kepada dia, kepada bomoh yang menggunakan sihir tersebut, maka itu merupakan perbuatan yang syirik. Yang keempat, berdoa kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, seperti mana kita sedia maklum, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tetapi apabila kita berdoa kepada selain daripada Allah, contoh kamu nampak matahari, kamu berdoa dekat matahari, minta tolong dengan matahari. Kamu pergi berdoa dekat bukit, dekat gunung, kamu pergi berdoa dekat busuk dan sebagainya, selain daripada Allah, dengan keyakinan bahawa benda-benda tersebut boleh menolong kamu, maka perbuatan itu merupakan perbuatan yang syirik. Baik, kita akan tengok maksud syirik secara lebih detail. Okey, baik. Buka muka surat 89. Ustaz akan baca, kamu dengar baik-baik. Pengertian syirik. Okey, pengertian syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Baik, syirik ini ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maksudnya kita menjadikan sesuatu yang lain itu sama dengan Allah. Contohnya, kita sembah Allah, pada masa yang sama kita juga menyembah perkara-perkara yang lain. Contoh, kita sembah berhala, kita sembah pokok, sembah matahari, sembah bulan, bintang, kita sembah manusia, kita sembah kubur. Kita menyamakan semua itu, kita samakan dengan Allah. Maksudnya Allah itu Tuhan. Kita percaya juga ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Perbuatan itu salah. Jika kita melakukan dia, maka kita telah melakukan perbuatan yang syirik. Maksudnya menyekutukan Allah ini menduakan Allah. Tidak boleh. Hanya Allah saja Tuhan yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada perkara lain yang kita boleh anggap Tuhan untuk kita sembah sama dengan Allah. Tak boleh.
Macam orang kafir, contoh orang yang beragama Hindu, mereka menyembah patung-patung agama Hindu. Patung-patung yang kamu tengok tu kan, mereka sembah patung-patung tersebut, sedangkan Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Maka di situ mereka telah menyekutukan Allah. Begitu juga dengan orang yang beragama Buddha, mereka menyembah patung Buddha, mereka menyembah Buddha itu sendiri. Buddha ni asalnya manusia, tapi mereka sembah, maksudnya mereka menyembah manusia, mereka anggap Buddha itu sebagai Tuhan, maka mereka telah menyekutukan Allah. Sebenarnya Allah adalah Tuhan yang sebenar, tapi mereka telah menyekutukan Allah. Sama juga orang beragama Kristian, mereka menyembah lambang salib dan sebagainya, sedangkan siapa Tuhan? Tuhan adalah Allah. Maka perbuatan mereka itu adalah menyekutukan Allah. Kita orang Islam jangan sesekali melakukan perkara-perkara tersebut. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik, syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Apa maksud i'tiqad? I'tiqad ini kita yakin dalam hati. Contohnya, kamu yakin dalam hati kamu bahawa, contoh, Ustaz bagi contoh, yakin bahawa ada Tuhan selain daripada Allah. Contoh, kamu yakin bahawa Buddha itu pun Tuhan. Contoh ya, kamu yakin bahawa sembahan agama Hindu itu pun Tuhan juga. Kamu yakin bahawa sembahan orang Kristian itu pun Tuhan juga. Kamu yakin semua Tuhan. Itu salah. Itu menyebabkan kita syirik secara i'tiqad dalam hati. Walaupun kita tak sebut dekat mulut, dan walaupun kita tidak kita tak melakukan perbuatan menyembah perkara tersebut, tapi kita i'tiqad dalam hati. Kita yakin bahawa itu pun Tuhan juga. Kita yakin bahawa dia pun ada kuasa juga. Kita yakin dia pun boleh buat macam mana Allah boleh buat. Bila kita yakin begitu, maka kita telah syirik dalam bentuk i'tiqad dalam hati. Kita niat dalam hati, kita yakin dalam hati. Itu salah bentuk i'tiqad. Baik, yang kedua, syirik dalam bentuk perkataan. Maksudnya kita sebut perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan kita syirik. Contohnya kita sebut, aku tak sembah Allah. Contoh, kita sebut perkataan, aku sembah Buddha, aku sembah patung Hindu, aku sembah salib dan sebagainya. Ataupun aku sembah manusia, aku sembah gunung, bukit, matahari, bulan dan sebagainya. Itu perkataan. Dan kita menyebut perkataan-perkataan memuja dalam agama lain. Contoh, dalam agama Buddha ada perkataan-perkataan dalam bentuk dia memuja kepada Buddha dan sebagainya. Ataupun dalam Hindu ada perkataan-perkataan dia memuja, maksudnya perkataan-perkataan ibadah mereka lah. Ibadah mereka, kalau kita sebut dalam keadaan kita tahu, maka kita pun boleh jadi syirik. Dan yang ketiga, perbuatan. Perbuatan ini, perbuatan jelaslah. Kita pergi ke kuil, kita pergi ke gereja dan sebagainya. Kita ikut sama-sama sembahyang. Kita pun sembah juga apa yang mereka sembah. Maka jelas itu salah satu bentuk perbuatan. Maka boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa dalilnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah ayat 22, surah yang kedua. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahui. Dalam ayat ini Allah kata apa? Allah larang kita mengadakan sembahan-sembahan lain. Allah larang kita menyembah selain daripada Allah, sedangkan kita mengetahui. Allah larang kita sembah selain daripada Allah. Sebab apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Yang lain itu hanyalah penipuan semata-mata. Baik, apa hukum mensyirikkan Allah ini? Hukum mensyirikkan Allah adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Bila ada orang yang mensyirikkan Allah, hukumnya haram
dan dosa besar, dosa yang paling besar. Siapa yang mensyirikkan Allah, dia murtad, maka Allah tidak akan ampunkan dosanya di akhirat nanti. Dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Berat ya. Dosa syirik ini ataupun dosa murtad ini besar. Jadi janganlah, elakkanlah daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik. Kadang-kadang anak-anak kita tidak tahu apa yang kita buat itu rupa-rupanya syirik. Sebab itu kita kena belajar, kita kena menuntut ilmu supaya kita tahu bahawa apa yang kita lakukan itu kadang-kadang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ada ilmu. Kadang-kadang bila kita tidak ada ilmu, kita tidak tahu bahawa perbuatan harian kita itu kita telah melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena ada ilmu. Dalam perbuatan kita, dalam percakapan kita, dalam i'tiqad kita dalam hati, setiap hari kita kena berhati-hati supaya kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita kena selalu mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu bila kita sembahyang 5 kali sehari, dalam sembahyang itu dalam sembahyang kita akan sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk kita sentiasa memperbaharui iman kita. Kadang-kadang kita tidak sedar perbuatan, percakapan dan i'tiqad kita itu mungkin telah merosakkan akidah kita. Tapi bila kita sembahyang, kita ucap kembali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita kembali kepada Islam. Begitu. Jadi hari ini kita dah sebut mengenai pengertian syirik, dalil larangan melakukan syirik dan juga hukum melakukan perbuatan syirik. Jadi Ustaz harap kamu faham apa itu yang dimaksudkan dengan syirik. Kena dengar baik-baik sebab benda ini penting. Baik, kita akan sambung lagi pada minggu hadapan jenis-jenis syirik. Ada 2 jenis syirik, syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali syirik yang besar, manakala syirik khafi adalah syirik yang kecil. Kita akan sambung perbincangan jenis-jenis syirik pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.